Azza wa Jalla dan kutukinya selama ada padanya qirat yang satu. Dan barang siapa makan riba dipenuh oleh Allah, ni siksaannya dipenuh oleh Allah Azza wa Jalla akan perutnya. Allah Ta'ala mengisikan di dalam perutnya akan api. Siapa-siapa makankan harta riba, maka Allah Ta'ala akan mengisikan di dalam perutnya akan api. Berapa banyak uh, dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan riba dipenuh oleh Allah Azza wa Jalla akan perutnya api dengan sebilang-bilang barang yang dan barang siapa makan ia riba dipenuh oleh Allah Azza wa Jalla, memenuh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengisikan akan perutnya api. Allah Ta'ala mengisikan api ke dalam perutnya sebilang-bilang barang yang dimakan ia daripadanya. Banyak mana dia makan riba, maka sebanyak itulah api diisikan ke dalam perutnya. Dan jika laba ia akan harta, jika laba ia akan harta, maka maknanya jika dia dapat untungan daripada harta riba, maka sekiranya kalau dia dapat untungan daripada usaha dengan secara riba, maka tiada diterima Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu daripada amalnya, yakni amal kebajikan. Jadi sekiranya maknanya orang yang makan riba itu Allah Ta'ala tidak menerima akan amalan kebajikan dia. Sembahyang tak dapat pahala, puasa tak dapat pahala, sedekah tak dapat pahala sedekah. Itu maknanya tiada diterima. Jadi maksudnya pahala yang dia usaha, pahala daripada amalan dia yang mana dia amalkan itu tidak dapat. Tapi sahlah sembahyang dia tu. Kalau puasa, lebih-lebih laginya orang yang berbuka puasa dengan harta riba, maka kalau tanyanya puasa itu sah, tetapi pahala puasa tu tidak ada. Dan sentiasa ia di dalam markai Allah Azza wa Jalla dan kutukinya. Kutuki dengan markai itu mana sama. Dan sentiasa ia orang barang siapa yang makan riba tadi di dalam markai Allah Azza wa Jalla dan kutukinya. Jadi sentiasalah selama mana ada harta riba di dalam jadi daging darah dia, maka selama itulah
dia dimarkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak lepas tu kena bagi suci 100% daripada riba. Sekiranya kalau ada buat, ada ambil tu, kita taubatlah supaya suci daripada riba. Supaya lepas daripada murkaan Allah, supaya lepas daripada tak diterima oleh Allah Ta'ala akan amalan-amalannya. Dia katanya di dalam murkaan sentiasa dia, di dalam murkaan Allah, selama mana ada riba tu 1 kirat. 1 kirat ni maknanya timbangan yang paling sedikit ialah kirat. Kirat ni dia kecil daripada gram. Kirat ni ni yang kalau orang penjual belian, kalau jual belian tu dia kira timbangan dia dengan kirat. Rasanya bahasa Inggeris pun dia guna macam ni juga. Kirat ke karat ke lebih kurang tu. 1 karat. Inggeris karat. Timbangan bagi timbangan biasanya kalau jual jenis-jenis permata, jenis-jenis beliannya ditimbang dengan secara tak kira dengan gram, kira dengan kirat. Rasanya bahasa Inggeris pun sebutan dia macam tu juga. Sebab dia tu 0.2 gram. 1 kirat tu kalau kira timbangan sekarangnya maknanya 0.2 gram. Itu 1 kirat. Tapi maksud di sininya ialah sekurang-kurang timbangan yang ada kat dia nya ialah nak cerita katanya selama mana ada kat dia tu 1 kirat. Apa dia paling kurangnya ialah walaupun sedikit sekalipun, tapi 1 kirat di sini maksudnya kinayah daripada yang paling sedikit daripada timbangan. Yang paling sedikit daripada timbangannya, yang paling rendah dan yang paling kurang daripada timbangannya ialah 1 kirat. Sebab kakak tunggu kakak ni. Sebab kalau 1 kilo tu 1000 gram. 1 kirat tu 0.2 gram saja. Jadi selama mana ada harta riba kat tangan dia, dia ada makan, maka selama itulah di dalam markai Allah Ta'ala. Mesti dibuangkan, mesti sekiranya kalau ada kat tangan belum jadi makanan lagi, maka mesti dibuangkan. Sekiranya kalau dah ada makan, dah jadi daging darah, maka kita taubatlah supaya suci bersih daripada terlibat dengan harta riba. Sebab berat seksaan dia. Dan sabda Nabi SAW bermula emas dengan emas, timbang dengan timbang, dan perak dengan perak, timbang dengan timbang. Dan yang memberi lebih dan yang menutupi lebih diselarkan dengan dia di dalam neraka. Di sini masalah riba juga. Jadi riba ni dia jadi riba ni dengan sebab 2 perkara. Dengan 2 sebab. Satunya dengan sebab berhutang. Dengan sebab hutang. Yang keduanya dengan sebab jual beli benda ribawi. Masalah berhutang tu maknanya berhutang 1000 dibayar lebih pada 1000. Berhutang 100 tetapi minta apabila dibayar disuruh bayar lebih daripada 100, maka itu jadi riba. Itu jadi riba yang hasil daripada sebab berhutang apabila dibayar tu mesti kena bayar lebih banyak. Dan satu jenis riba tu daripada jualan benda ribawi. Yang mana benda ribawi itu ada 2. Satunya, benda ribawi satunya ialah emas perak. Dan yang keduanya jenis makanan.
Yang keduanya jenis makanan. Masuk dalam jenis makanan, semualah makanan mengenyang, makanan sedap-sedap, masuk sehingga masuk air pun jenis makanan juga. Jenis benda ribawi juga. Jenis garam, jenis suka, jenis gula, maka itu pun jenis benda ribawi juga. Jenis ubatan-ubatan pun jenis ribawi juga. Daging-daging pun semuanya, ikan pun semuanya jenis ribawi ke semuanya. Jenis buah-buahan, semuanya jenis makanan benda ribawi ke semuanya. Maka cara apabila kita jual emas dengan emas, apabila kita jual emas dengan emas, mana jenis sama, maka untuk nak lepas daripada ribanya, syaratnya kena sambung pada timbangan. Contohnya, kalau kita nak jual beli itu emas dengan emas. Jual emas dibayarkan dengan emas. Kalau jual emas dibeli dengan duit itu lain. Sebab kita tidak ada jalan nak beli sekarangnya emas, melainkan dengan guna mata duit. Itu lainlah kiranya. Tetapi kalau kita nak beli emas, nak bayar pun dengan emas juga. Contohnya kita ada cincin, kita ada cincin emas, lepas tu kita nak jual kepada kawan kita dan kawan kita nak bayar tu nak bayar dengan gelang emas. Jadi rupanya jual emas dengan emas. Jualkan emas, orang bayar pun bayar dengan emas juga. Maka di situ kena ada syarat dia, 3 syarat. Kalau tidaknya jadi riba. Satunya kena sama pada timbangan. Satunya kena sama pada timbangan, yang keduanya kena tangan ke tangan. Maknanya tak boleh bertangguh. Tak boleh bertangguh. Yang ketiganya tak boleh berhutang. Jadi maknanya yang besarnya mesti kena setimbang dengan setimbang. Sebab Nabi kata emas dengan emas, maknanya apabila kita jual emas dan dibayar dengan emas juga, mesti kena sama pada timbangan. Mesti kena sama dengan timbangan. Kalau emas kita 10 gram, kita jual ke kawan kita, maka kawan kita bayar tu emas mesti juga 10 gram. Kalau jadi tak sama pada bilangannya, maka jadi riba. Lagi pulanya tak boleh bertangguh. Tak boleh bertangguh. Sekiranya kalau jadi bertangguh, jadi berhutang, maka jadi riba juga. Jadi kalau kita nak jual emas dengan emas, mesti kena sama dua emas itu pada timbangan dan tak boleh berhutang. Tak boleh berhutang, tak boleh menangguh pada serahan. Jadi dia 3 syarat. 3 syarat dalam kitab fiqh, dia katanya ada 3 syarat. Kalau kita jual emas dengan emas, mesti kena ada 3 syarat. Kalau tak cukup 3 syarat, maka jadi riba. Satu syaratnya at-tamasul, yakni bersamaan pada timbangan. Sebab emas ni jenis benda yang kita timbang, dia tidak sukat. Jadi emas dengan emas, jualan emas dengan emas mesti kena sama pada timbangan. Yang keduanya tak boleh berhutang. Sekiranya kalau kita katanya berhutang dengan bertangguh tu maksudnya melain-lain. Dia 3 syarat. Syarat yang pertama kena sama pada timbangan. Yang keduanya at-taqabud. At-taqabud, serah menyerah. Taqabud, tangan ke tangan, mana serah menyerah. Sudah akad tu kita serah barang kita, dia pun serah barang dia ke kita. Itu taqabud. Yang ketiganya al-hulul, maknanya jangan berhutang. Dia antara taqabud dengan hulul ni dia berlainan. Dia boleh jadi dia begini. Masalah jual beli itu serah menyerah dan berhutang tu lain.
Jadi benda boleh jadi kita berhutang, boleh jadi kita tunai, jualan tu kita tunai tetapi tidak serah pada masa itu boleh jadi. Contohnya kalau kita beli sesuatu benda, kita beli baju ke masalan, maka apabila kita akad jual beli, aku jual akan dika akan selai baju ini dengan harga 100. Maka yang tu terima, aku terima. Maka selepas pada terima tu maka selepas pada terima tu dijanjikan katanya tak ada jadi butang. Tetapi nak benda yang kita nak jual tu tidak bawa sekarang. Baju yang nak dijual tu tidak ada kat kita. Mesti kena balik ambil kat rumah. Contohnya kita jual beli akan jam masalan. Kita jual akan jam kepada kawan kita. Tidak jadi butang. Tak jadi butang tetapi jadi tangguh. Contohnya tidak berhutang tetapi bertangguh. Macam mana rupa dia? Contohnya kita berjumpa dengan kawan kitanya kat tengah jalan ke masalah ataunya kat masjid ke masalah, maka selepas pada solat tu dia tanya, mana jam engkau yang nak jual? Aku nak beli. Maka kita pun jam ada kat rumah. Maka apabila kita beritahu kata jam tu ada kat rumah, dia tak apalah, nanti ambil petang ni. Sekarang kita akad jual beli dulu. Maka kita pun aku jualkan jam ini dengan harga 2,000. Maka dia pun aku terima, aku beli, dia pun bayar duit kat kita. Dia pun bayar duit kat kita. Maka kita nak serah jam kepada dia terus tu tak boleh, sebab jam tu ada kat rumah, tidak ada kat badan kita, kat tangan kita tidak ada. Jadi jualan di situ tak jadi butang, cumanya berlambatan pada serahkan benda yang dijual atau benda yang dibayar. Itu maknanya beli tunai tetapi berlambatan pada serah. Maknanya kalau kita kalau kita beli dengan secara butang tu memanglah jadi lambat, jadi bertangguh pada nak bayar. Tetapi ada juga jual beli tu jadi tunai tapi ada berlambatan pada serah duit atau serah benda yang dijual. Dia tak jadi butang. Contohnya tadi orang beli terus bayar kepada kita, kita kata kepada dia, kau tunggu sini sekejap, aku nak balik nak balik ambil jam kat rumah, 5 minit sampai. Maka sudah kita akad, dia pun dah bayar duit kat kita, maka kita balik ke rumah lebih kurang 5 minit 10 minit, datang balik serah jam kat kita, kat dia. Maka di situ ada jadi butang ke tidak? Jawabnya tidak jadi butang, cumanya jadi berlambatan pada serah benda yang dijual. Maka itu tak jadi taqabud, tak jadi tangan ke tangan. Maka sekiranya kalau jualan emas tu tak boleh buat begitu, tu tak apalah jam. Dia tak jadi ribawi. Sekiranya kalau emas, jadi pendek katanya, kalau kita nak jual emas dengan emas tu, mestilah setelah balik orang nak beli, emas yang hendak dibayar tu dah ada kat tangan dia. Benda yang kita orang jual, yang kita nak serah kepada orang beli, mesti benda yang kita nak jual tu ada kat tangan kita. Jadi sudah akad jual beli tu serah menyerah. Kita serah barang kita kat dia, dia serah barang kita kat kita, dia serah barang dia kat kita. Itu barulah jadi taqabud. Tetapi kalau sekiranya kalau kita akad jual beli, selepas pada akad jual beli, barang yang kita nak jual tu tidak ada bersama kita, ada kat rumah, kita berpisah daripada tempat akad untuk nak balik ambil kat rumah, maka itu dah jadi ribawi. Dan jangan berhutang. Berhutang tu maknanya sudah akad jual beli, nanti tahun depan, nanti bulan depan, nanti esok nak bayar, itu jadi berhutang. Jadi maknanya sekiranya kalau kita jual emas dengan emas,
Sama juga perak dengan perak bersamaan jenis, bersamaan nau', maka wajib kena ada 3 syarat saling. Bersamaan pada timbangan, taqabud maknanya tangan ke kanan, tangan ke tangan, serah menyerah dan jangan berhutang. Tetapi kalau jual emas dengan perak, jadi kita kita ada cincin emas. Kita jual kat kawan kita, dia nak bayar dengan cincin perak. Maka disyaratkan untuk nak lepas daripada ribanya ialah 2 syarat. Ialah serah menyerah, yakni taqabud, yakni tangan ke tangan dan jangan berhutang. Tak sama pada timbangan pun tak mengapa. Tak salah. Sebab apa? Sebab emas dengan perak tu harga dia berlainan. Tak syarat kena bersamaan pada timbangan. Begitu juga kalau beras sama beras, itu jenis makanan pula. Kalau kita jual beras, orang beli pun dia nak bayar dengan beras juga. Boleh jadi kita ni beras kampung, dia tu beras urah, masalah. Kita nak makan beras kampung, kita ada beras urah, kita nak makan beras kampung, maka kita nak jual beli lah dengan dia. Kita nak jual beras kat dia, dia pun nak bayar beras juga kepada kita. Tak ada nak bayar duit. Kalau bayar dengan duit tu memanglah tak jadi riba di awal lagi. Jadi maka sekiranya kalau kita nak jual beras kat dia, dia nak bayar dengan beras juga, maka syaratnya 3 perkara tadi juga. Kena sama pada timbangan atau sama pada sukatan. Sebab beras ni boleh nak timbang, boleh nak sukat. Maka beras dia dengan beras kita tu mesti kena sama pada sukatan atau pada timbangan. Dan taqabud mana serah menyerah selepas pada akad. Jangan serah selepas pada majlis akad. Serah menyerah di dalam majlis akad. Itu mana tangan ke kanan, tangan ke tangan. Itu maknanya taqabud. Sekiranya kalau akad tu, akad jual beli tak ada berhutang tetapi bertangguh. Nanti saya nak balik ambil ke rumah. Maka berpisah daripada majlis akad tu, jadi tidak taqabud. Dan jangan berhutang. Apabila cukup 3 syarat lepas daripada riba. Itu beras dengan beras, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, jualan dua-dua tu. Tetapi kalau kalau emas, kalau beras dengan gandum, maka macam jual beras, jual perak dengan emas. Kalau beras dengan gandum, maknanya tak syarat sama pada sukatan, bahkan jangan bertangguh dan jangan berhutang. Itu masalahnya benar riba, nak jadi riba. Jadi pendek katanya riba, salah satu sebabnya berlaku pada berhutang. Salah satunya berlaku pada berhutang. Mana berhutang banyak ni, apabila bayar diminta lebih, maka itu jadi riba. Yang keduanya riba dengan sebab jual benda ribawi. Benda ribawi itu ialah emas, perak dan semua jenis makanan dan minuman. Kalau jualan tu jualan benda ribawi, syarat dia macam tadilah. Kalau emas dengan emas 3 syarat. Kalau emas dengan perak, syarat 2 syarat saja. Sama juga kalau makanan beras sama beras mesti kena 3 syarat. Ialah bersamaan pada sukatan atau pada timbangan dan tangan ke tangan dan jangan berhutang. Itulah masalah benar riba. Kita balik pada kitab, kita kembali pada kitab kita. Dia katanya sebenarnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula emas dengan emas. Ini bermula jualan emas dengan emas. Jadi emas yang pertama benda yang dijual dengan emas. Emas di belakang lafaz dengan emas. Emas itu ialah emas yang dibayar macam duit. Bermula emas, yakni bermula jual emas. Dengan emas ni, dengan dibayar dengan emas. Jadi benda yang dijual pun emas. Orang jual emas. Orang beli bayar dengan emas juga.
Timbang dengan timbang, yakni bersamaan pada timbangan. Jadi dua-dua emas sebelah balik penjual, emas sebelah balik orang beli, mesti kena sama pada timbangan. Dan perak dengan perak, yakni jual perak dengan perak. Jualkan perak, dibayar dengan perak juga. Sebab kita jangan faham katanya nak jual, nak beli tu mesti kena jual, dibayar dengan duit. Tak mesti begitu. Kita nak bayar dengan apa-apa benda sekalipun boleh ke semuanya. Beli kereta jual, bayar dengan rumah masalan. Beli baju bayar dengan beras ke masalan. Boleh ke semua tu. Nisbah hukum jual beli tu sah ke semuanya. Tetapi adat kita sekarang tu sebut kata nak beli, nak bayar dengan duit. Dengan emas kita tak bayar. Itu adat kita sekarang saja. Nak jual, nak beli, beli dengan duit. Tak ada duit, tak beli. Jadi tak ada lah nak bayar beli rumah, bayar dengan kereta ke masalan. Jadi adat orang kitanya tak buat begitu. Tapi nisbah hukum tu boleh. Nisbah hukum tu boleh. Nak bayar tak mesti bayar dengan duit. Bayar dengan apa-apa sekalipun janji harta kita jadilah. Beli baju bayar dengan beras ke masalan, beli baju selai bayar dengan beras satu beg masalan, katalah atas persetujuan antara penjual dan pembeli. Maka sekiranya kalau kita jual emas dengan perak, perak dengan perak, Nabi katanya timbang dengan timbang. Jadi mesti bersamaan pada timbangan. Dan yang memberi lebih pada timbangan. Dan yang memberi lebih, yakni lebih pada timbangan. Dan yang menuntut lebih, mana yang minta lebih. Jadi contohnya kita nak jual emas, dia pun kita nak jual emas kepada kawan kita nak bayar pun nak bayar dengan emas juga. Tetapi kita minta, kita bagi lebih ke dia. Emas dia 10 gram, kita bagi ke dia emas kita 12 gram. Maka itu mana dibagi lebih, diberi lebih. Artinya emas kita 10 gram, dia bayar mari kepada kitanya 12 gram. Emas dia beratnya 12 gram. Maknanya tak jadi sama. Atau dan yang menuntut lebih. Kita katanya cincin kita ni comel. Beratnya 10 gram. Cincin kita ni cincin perak masalah. Comel lah bentuk dia ni. Maka kawan kita minta nak beli. Apabila dia minta nak beli tetapi dia nak bayar dengan perak juga. Dengan cincin perak juga. Masalah. Maka cincin perak yang dia nak bayar tu kurang comel, bentuknya kurang comel. Maka kita minta cincin perak kita berat 10 gram, maka kita minta dia bayar 2 buah cincin beratnya 20 masalah, 20 gram. Maka yang meminta itulah, meminta jadi lebih itulah, maknanya dia ambil riba. Maka seksaan dianya yang didendakan, diseksakan, diselarkan dengan dia di dalam api neraka, diselarkan dengan api akan orang yang jual, yang memberi lebih, yang menuntut lebih itu di dalam api neraka. Mana dibakarkan di dalam api neraka, dimasukkan dalam neraka. Begitulah. Dan bahawasa riba itu merubuhkan akan segala kebajikan. Dan bahawasa riba itu riba, yang dimakan riba itu merubuhkan segala kebajikan. Jadi mana-mana amal kebajikan tu diruntuhkan, dirubuhkan oleh riba. Maknanya semayang tak dapat pahala, baca Quran tak dapat pahala, kalau puasa pun tak dapat pahala. Itu maknanya riba merubuhkan akan segala kebajikan. Jadi kalau sembahyang sekadar lepas daripada tuntutan wajib.
tapi pahala tak dapat. Pahala solat tak dapat. Walaupun dia ikhlas sekalipun. Walaupun dia datang sembahyang jemaah sekalipun, tak dapat pahala 27. Sebab riba itu merubuhkan akan segala kebajikan. Tapi sembahyang tu sah. Sebab sembahyang kalau sepenuh dengan syarat, sepenuh dengan rukun, sah lah. Puasa pun begitu juga. Tetapi kalau ada terlibat dengan riba, pahala yang sepatut didapat dengan sebab solat, tak dapat. Puasa sepatut dapat pahala dengan sebab puasa, maka tak dapat. Begitulah. Dan membinasakan ta'at. Itu makna sama dengan tadi. Sebab kebajikan ta'at itu maknanya lebih kurang. Dan membesar ia akan ke segala kesalahan. Membesar itu makna menggandakan. Dia kalau orang tak makan riba, kalau dia buat satu kesalahan, maka dapat satu kesalahan. Dapat satu dosa. Tetapi kalau orang makan riba, kalau dia buat satu dosa, maka boleh jadi dia berdosanya 2, 3, 4-nya begitu. Jadi menggandakan, membesarkan kesalahan. Jadi kisahnya, kalau contohnya kalau masuk penjara, kalau undang-undang dunia, kalau orang tak makan riba, sepatut kesalahan begini penjaranya setahun. Tetapi kalau dia kesalahan begini tapi dia orang makan riba, makanya penjara dia lebih banyak daripada setahun. Jadi maknanya jadi sebelah balik kejahatan, sebelah balik maksiat tu jadi subur. Orang makan riba ni sebelah balik amal kebajikan, sebelah balik taat jadi mundur. Sebelah balik kesalahan jadi subur. Buat satu boleh banyak, buat dosa lah. Mengerjakan dosa satu kali, maka dapat dosa banyak daripada satu kali. Sebab apa? Sebab ada makanan riba kat dia. Itu maknanya membesar ia akan kesalahan. Kalau nak cakap mudahnya ialah digandakan kesalahan. Kalau kita maklum katanya Lailatul Qadar digandakan amalan kebajikan. Itulah malam Lailatul Qadar, dia menggandakan amalan-amal kebajikan. Tetapi riba menggandakan juga, tapi menggandakan dosa. Membesarkan dosa, menggandakan dosa. Dan barang siapa ada ia puasa dan berbuka ia atasnya. Kita dan maka barang siapa adalah ia barang siapa puasa dan membuka ia atasnya. Atasnya kita betulkan kitab atasnya. Dan membuka ia atasnya. Maka barang siapa faham daripada kata tadi, apabila ada terlibat dengan riba, riba itulah merubuhkan akan segala amal kebajikan dan membinasakan taat. Maka dia kata di sini, siapa-siapa ada puasa, tak kira puasa sunat ke, puasa wajib ke, sama. Dia puasa, tetapi apabila sampai masa buka puasa, dia buka puasa dengan rezeki yang datang daripada riba. Dia buka puasa dengan makanan riba. Makanan yang hasil pada riba. Dia ambil duit riba buat beli makanan buat buka puasa. Maka tiada menerima Allah akan puasanya. Mana puasa tak dapat pahala. Sah tu sah lah. Sebab puasa ni ada syarat membatal dia. Makan riba tak jadi syarat, tak jadi benda yang membatalkan puasa. Makan riba sama juga tak jadi benda yang membatalkan solat. Kalau berhadas, kalau terbuka aurat, itulah membatalkan solat. Tetapi makan riba tidak membatalkan akan puasa, akan sembahyang. Tetapi dia membatalkan pahalanya. Jadi maknanya kalau dia berpuasa, dia berbuka puasa dengan harta riba, sekadar lepas daripada tuntutan wajib sajalah. Nak dapat pahala, nak dapat gaji daripada kesusahan puasa itu tak dapat.
Dan barang siapa sembahyang dan barang siapa sembahyang dan iaitu harta riba. Dan iaitu apa dia, iaitu harta riba. Itu di dalam perutnya. Dia makan riba lah maksudnya. Walaupun benda riba tu dah tak ada dalam perut, tapi sudah jadi daging darah. Jadi maknanya seorang apabila daging darah dia daripada harta riba, maka sembahyang dia tu tiada diterima Allah akan sembahyangnya. Allah tak terima sembahyangnya. Nak bagi sucinya, nak bagi jadi sucinya mesti bertaubat. Sekiranya kalau dah makan akan benda harta haram, harta ribawi, benda riba, makan benda haram, kita nak buat macam mana? Sebab dah masuk kat perut, maka dah jadi daging darah. Maka satu cara saja boleh kita nak bersihkan daging darah kita daripada benda haram tadi tu dengan secara bertaubat. Dengan secara bertaubat dan membanyakkan amal kebajikan. Maka sekiranya selama mana dia tak bertaubat, maka sembahyang dia tak dapat pahala, puasa dianya tak dapat pahala. Dan jikalau bersedekah ia daripada riba, ambil duit yang dapat daripada riba, itulah dia bersedekah, tiada diterimakan sedekahnya. Tak terima maknanya tak diberi pahala. Dan tiada daripada satu saat yang lalu atas orang yang mengambil riba, malaikat padahal Tuhan Al-Haq Subhanahu wa ta'ala melaknatkan dia pada hari kiamat. Dan tiada daripada satu saat, satu masa yang lalu oleh masa tadi atas orang yang mengambil riba, malaikat padahal Tuhan Al-Haq, nama Tuhan Subhanahu wa ta'ala melaknatkan dia pada hari kiamat. Jadi setiap-tiap masa pada akhirat nanti Allah Ta'ala melaknatkan dia setiap masa. Setiap minit, setiap masa dia berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat, apa maksud laknat? Ialah menjauhkan daripada rahmat. Menjauhkan, menghalaukan dia daripada rahmat. Mana Tuhan tak beri rahmat sama sekali pada orang yang makan riba pada hari kiamat. Sebab dia tu sentiasa dalam laknat. Maka bermula Tuhan yang hak Subhanahu wa ta'ala memerangkan dia Allah memerangkan orang yang makan riba. Maknanya tidak membalas baik. Memerang tidak maknanya tidak membalas baik, tidak membalas dengan balasan baik, bahkan Allah Ta'ala mengazabkan dia. Itu makna Allah Ta'ala memerangkan dia. Dan tiada menilik ia kepadanya. Allah Ta'ala tak tilik, ini tilik rahmat. Tidak pandang sebagai pandangan rahmat kepadanya, kepada orang yang makan riba. Tidak menilik. Ni macam kita kalau kita tengok kepada seteru kita tengok dengan mata marah. Tapi kalau kita tilik kepada orang miskin, dia miskin lagi, jatuh sakit lagi, maka kita pandang kepada kita tu dengan mata pandangan kita, pandangan yang berkesian belas. Jadi kita ni maksudnya bandingannya begitulah. Apabila kita tengok kepada seorang itu, dia kedudukan dia pun fakir miskin. Lebih-lebih lagi pulanya jatuh sakit dia. Duit nak beli ubat pun tak kuasa. Tak ada. Maka apabila kita pandang kepada dia, pandang dengan mata yang berkesian belas kepada dia. Jadi mana kita tengok ke dia, kita terasa belas, kita rasa kesian ke dia. Itu maknanya kita tengok kepada dia, tengok dengan secara
berkesian belas. Tengok, terasa dalam hati, berkesian belas. Maka maksud di sini tiada menilik ia ya Allah kepadanya. Memanglah tu Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala melihat akan segala perkara. Kita belajar dalam kitab Usuluddin, bahwasanya Allah Ta'ala melihat akan segala perkara. Walaupun siapa-siapa, walaupun mana benda sekalipun, Allah Ta'ala nampak kesemuanya, Allah Ta'ala menilikkan kesemuanya. Tetapi sini maknanya Allah Ta'ala tidak menilik dengan secara rahmat tu tidak. Kalau tengok macam seteru. Kalau kita ni tengok macam mana kita tengok seteru, macam itulah. Jadi maksud dengan tiada tilik kepadanya, maknanya Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada dia. Tengok, kalau kita katanya seorang tu duduk kat tepi jalan minta sedekah, tapi pakaian dia tu smart, pakai baju kot lagi, pakai kasut kulit bersinar, pakai necktie lagi, duduk kat tepi jalan bawa batik minta sedekah. Jadi kita tengok ke dia tu, tengok tak terasa kesian belas pada dia. Tetapi sebaliknya, kalau seorang tu duduk, kaki dia terpotong, pakaian dia pun ada rusak, ada kotor, rambut tak bersikap, minta sedekah, maka kita pandang kepada dia, pandang dengan secara kesian belas. Begitulah. Itu maknanya tiada menilik ia kepadanya. Mana Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada dia. Tak pandang dengan secara pandangan rahmat tu tidak. Dan tiada bertuturkan dia, Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia. Allah Ta'ala tidak bercakap bersama dia. Macam kita lah, macam kita manusia lah, nak bandingnya kita apabila kita tak suka pada seorang, kita segan nak bercakap dengan dia. Apabila kita ada nak marah kepada seorang tu, kita segan nak bercakap dengan dia. Jadi kalau bahasanya panggil apa, tak bertegur, kita tak bertegur dengan dia. Jadi maknanya sini tiada bertuturkan dia. Allah Ta'ala tidak bertutur, tidak bercakap bersama dengan dia. Tapi bukan maksud bertutur betul-betulnya, bahkan maksudnya Allah Ta'ala marah kepada dia. Allah Ta'ala marah kepada dia, Allah Ta'ala nak mengazabkan dia. Itu maksudnya. Maka tilik olehmu dengan fikirmu serta dhaif engkau, kita ni manusia tak kuat daripada memperangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperangkan, ini melawankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tewas, siapa yang kalah. Kita dhaif, bukan kita orang kuat, kita dhaif sangat, tak mampu kita nak memerang, tak mampu kita nak melawan ni bersama Allah, nak melawan ni dengan Allah. Sekiranya kalau melawan pun kita yang kalahnya. Kalau degil pun aku tak nak solat, tengok Tuhan nak buat macam mana pada aku, cuba-cuba nak lawan, maka akan kalah juga sebab kita orang tak kuat. Kalau tak solat kat, tak lama Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Jangan siapa nak degilkan dengan perintahan Allah, sebab tidak ada siapa yang boleh lepas daripada hukuman Allah Ta'ala. Kalau nak lawan dengan Allah, memanglah kalah, semata-mata kalahnya. Yang dicampurkan dalam neraka. Orang yang kalah, orang yang ditewas tadi tu, dicampurkan ke dalam neraka. Jadi maknanya, maksud di sini maknanya kita orang dhaif tak boleh nak tahan dengan neraka, kita dhaif tak boleh nak melawan ni dengan Allah. Sekiranya kalau kita salah dengan Allah Ta'ala, akan diazab semata. Tidak ada cara nak boleh lari daripada kesalahan. Tetapi kalau kita tilik pada hukum dunia, kita katanya apabila seorang raja besar yang buat salahnya, misalnya seorang raja yang besar ada buat salah, maka apa dia, Tok Mengulu kampung ke polis ke masalah tak kuasa nak tangkapkan dia.
tak kuasa nak takap. Sebab apa? Sebab polis tu lebih rendah daripada raja besar tadi. Maka raja itu ada peluang daripada lepas kena seksa sebab kesalahannya. Sebab apa? Sebab dia orang kuat. Segala rakyat di bawah dia, segala polis pun di bawah dia. Siapa nak berani takap dia? Jadi kalau dia buat salah sekalipun, lepas dia daripada kena denda. Sebab apa? Sebab dia orang kuat. Tetapi kalau orang dhaif, seperti contohnya kalau seorang rakyat yang buat salah dengan raja besarnya, maka memanglah seorang rakyat tu, seorang yang dhaif, memang akan dibalas oleh raja yang yang berkuasa dalam negerinya. Maka kita macam itulah. Kita sebagai orang kampung biasa, macam mana kita nak lawan dengan raja besar? Tak boleh. Macam itulah lebih laginya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak melawan, nak degilkan dengan larangan Allah? Kalau degil ke, akan dimasuk ke dalam neraka. Sebab tu maka maksud di sininya bahawasanya kita dah tahu, kita dah maklum sekarang bahawasanya dilarang, Allah Ta'ala melarangkan kita daripada makan riba. Maka janganlah kita cuba-cuba nak melanggarkan akan larangan Allah. Kenapa? Sebab kita dhaif, Allah yang kuat. Kalau kita salah, tentu dia ambil kita masuk dalam neraka. Kalau kita lebih kuat daripada dia, boleh jadi dia larang kita buat, dia larang kita buat. Dia tak boleh buat apa kepada kita. Boleh jadi. Tapi dengan sebab kita dhaif, sangat-sangat dhaif, jangan cuba nak melawan ni dengan perintahan, dengan langgarkan larangan dia. Sebab kita dhaif sangat. Bila masa dia nak capak dalam neraka, boleh saja. Sebab kita orang yang dhaif. Oleh itu, maka tilik kepada kedhaifan kita, maka jangan cuba kita nak melawan ni, maka sepatutlah kita ikut, semata-mata ikut. Dia kata jangan, kita berhentilah. Dia kata jangan riba, kita pun tak terlibat dengan riba. Dia kata kau mesti kena solat, kita pun solatlah. Jangan terlepas waktu dengan tak solat. Sebab kita adalah yang dhaif, kita adalah hamba dia, mesti kena ikut dia segala-galanya. Dia suruh kita buat, dia larang kita tinggalnya. Jangan, tak payah kita degil-degil lah, susah kepada diri kita sendiri. Itu maksudnya. Yang mana tadi semuanya yang tadi itu mulai daripada baris yang kedua, dan bahawasa riba itu merubuhkan segala kebajikan sampai ke sini. Ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis. Mulai daripada bahawasa riba itu merubuhkan segala kebajikan dan membinasakan taat, sampai kepada mana? Sampai kepada maka tilik olehmu dengan fikirmu serta dhaif engkau daripada memperangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tewas, yang dicapakkan dalam neraka, maka di situ bukan di hadis, bahkan itu perkataan yang musannif nakal daripada kitab Uqubatu Ahlil Kabair. Itu perkataan tuan kitab Uqubatu Ahlil Kabair, bagi Abul Laisi, karangan bagi Abul Laisi. Dia nakal daripada kitab Uqubatu Ahlil Kabair, karangan bagi Abul Laisi. Sebab saya dah tengok dalam kitab Uqubatu Ahlil Kabair, yang mulai di sini. Mula nakal daripada kitab Uqubatil Kabair sebiji-sebiji. Mulai daripada mana yang kita baca pada minggu lepas. Sebelah sana pada katanya, dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam lagi akan nyata pada akhir zaman beberapa perkara yang empat. Itu pun ada sebut dalam kitab Uqubatul Ahlil Kabair. Lepas tu terus sampai ke bawah ni. Pada muka surat, kalau niskah saya muka surat 27 sampai ke bawah. Semuanya panjang, itu dinakal daripada kitab Uqubatu Ahlil Kabair, karangan bagi Abul Laisi. Ini orang
orang zaman dulu. Belum pada masa Imam Ghazali lagi dia. Abu Lais orang dulu, lebih kurang belakang sedikit daripada masa Imam Syafi'i. Itu kitabnya nama Uqubatu Ahlil Kabair. Maka di sini takut kita salah faham bahwasanya itu adalah perkataan hadis. Dan bahawasa riba itu merubuh itu adalah perkataan. Memanglah walaupun perkataan dia tetapi ada makna, ada bersandar kepada hadis kesemuanya. Di situ. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan sabda Nabi dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhik.